mengantuk juga. So, I am going to start. And sekali lagi saya ingatkan, sekiranya saya terlalu laju ataupun suara saya tak kedengaran ataupun ada soalan, please open your mic, turn on your mic and ask the questions, ask any question. So bila saya present, saya memang tak nampak. Okay, let us start. I'm going to present my screen now. Okey, buku panduan pengurusan pusat sumber sekolah abad ke-21. Okey, ini adalah muka, yang tadi adalah muka depan, muka surat kedua untuk guru pusat sumber dan media GPM kita semua. Dan ini ada kata-kata aluan dia. Kata-kata aluan lagi oleh bahagian teknologi pendidikan. Boleh dibaca. Okey. Cikgu-cikgu boleh nampak tak dia punya tulisan tu ke terlalu kecil? Is that okay? Adakah tulisan ni boleh dilihat, cikgu? Mr. Jude? Kecil sangat. Kecil sangat. Kalau macam tu kita guna yang lain. Okay, I will use PDF. Oops. Okay, thank you for your response. I really appreciate it. Sangat menghargai respon anda. Okay, ini yang tadi. Jadi di dalam buku panduan ini terdapat kata-kata aluan, pendahuluan, pusat sumber, pengenalan tentang pusat sumber abad ke-21, bidang tugas guru GPM, perincian tugas, fail kuasa, semua akan kita baca bersama-sama pada petang ini. Okey, saya harap semua kita boleh baca nanti, boleh tengok, boleh bincang supaya dia akan save masa kita. Bila kita balik sekolah nanti, kita dah tak perlu baca sendiri dah sebab kita dah sama-sama bincang di sini. Okey. Kata-kata aluan oleh pengarah, pendahuluan. Okey, bila dikatakan abad ke-21, benda yang paling utama ialah gabung jalin ataupun sesuatu yang dijajarkan dengan ICT. So, sama juga dengan perpustakaan ataupun pusat sumber abad ke-21 ini, dia meletakkan, membentuk dia punya, apa yang nak dicapai ialah membentuk masyarakat yang berilmu pengetahuan, gemar membaca, mempunyai kemahiran maklumat sejajar dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, teknologi maklumat dan komunikasi, ICT serta pendidikan abad ke-21. Okey, jadi ini adalah untuk memberikan impak yang positif serta kreativiti dan fleksibiliti pusat sumber sekolah ke arah abad ke-21. 4 bahagian utama. Okey, jadi penerapan pembudayaan teknologi pendidikan merupakan elemen yang penting dalam memartabatkan PSS sebagai nadi utama PDP dan pusat kecemerlangan. Maksudnya apa-apa pun yang kita buat dalam kelas, PSS juga kena ikut. Seperti kita nak buat pedagogi PAK 21. Sama juga dengan PSS. Malahan PSS inilah yang mendukung teknologi tersebut. Sebab seperti yang IQ Nilam tadi menggunakan ICT, menggunakan teknologi. Jadi dia harus jalan seiring. Jadi 4 bidang utama yang terdapat dalam pengurusan PSS abad ke-21 ialah yang pertama, pengurusan dan pentadbiran, organisasi bahan, galakkan membaca dan literasi maklumat. Jadi setiap daripada bahagian ini kita sebagai GPM harus jelas supaya nanti kita boleh sampaikan kepada yang bekerja bersama-sama dengan kita. Jadi bila kita sudah jelas, kita dapat sampaikan kepada orang lain, kepada guru-guru lain, staf-staf lain. Jadi mereka jelas juga, jadi dia jadi bukan bebanan dah. Dia
adalah salah satu daripada tugas yang tidak membebankan. Bila kita faham, dia tidak akan membebankan kita lagi. Alright, so buku panduan ini untuk kita semua lah, jadi kita akan mulakan dengan yang pertama. Pengenalan pusat sumber abad ke-21. Sekiranya dulu-dulu masa kita masih kecil, dalam pusat sumber kita mungkin ada buku, ada kaset, ada OHP. Okay, jadi zaman untuk pusat sumber abad ke-21 ni lebih kurang juga. Cumanya ditambah sini elektronik dan digital. Sumber cetak dan bukan cetak. Elektronik dan digital yang diurus secara sistematik bagi menyokong kualiti pengajaran dan pembelajaran. Always remember, PSS ialah untuk menyokong kualiti pengajaran dan pembelajaran. That is us. Every lesson, maksudnya kita ada di belakang. We are the support untuk lesson-lesson yang berlaku di sekolah. Macam semua aset seperti bahan bantu mengajar, semua sebenarnya berada di pusat sumber. Projektor. Okay, jadi dasar pengurusan diwujudkan untuk memastikan PSS mempunyai koleksi yang menempati piawaian. Terkini diurus dengan cekap dan berkesan dan digunakan secara optimum. Okay. So, oleh yang demikian, pentadbir dan juga GPM haruslah bekerjasama agar PSS ini dapat diuruskan dengan efektif dan agar sekolah menjadi tempat yang menyeronokkan. Keadaan ini menggalakkan pembelajaran kendiri murid juga guru untuk mencapai sumber maklumat yang banyak dan pelbagai. Di samping itu, keadaan ini juga akan merangsang pembelajaran murid dengan menghasilkan idea-idea yang bernas. Dari situlah datangnya inovasi, kreativiti dari sumber. Okey, hala 7, pusat sumber abad ke-21. Okey, so apa hala 7 kita? Yang pertama ialah untuk memberikan murid mempelajari pelbagai sumber dan format maklumat. Pelbagai, maksudnya dari yang cetak tadi, digital tadi, elektronik, and then murid dapat mengakses maklumat secara berkesan dan efisien, menggunakan maklumat secara beretika, membuat penilaian mengenai kualiti laman web, menggunakan teknologi maklumat secara bertanggungjawab dan mencari, menilai dan memilih bahan yang sesuai. Sekiranya cikgu-cikgu ingat soalan SSQS ada menyatakan tentang mereka dapat kenal laman web itu laman web yang bagus atau tidak, this is it. Jadi itu adalah kita punya apa yang kita nak capai. Adakah murid dapat mencari maklumat dengan dengan perkhidmatan yang disediakan di pusat sumber. Maksudnya sepatutnya pusat sumber ni ada akses internet lah, itu yang sepatutnya. Jadi murid dapat mempelajari semua-semua ini di bawah pusat sumber abad ke-21. Jadi objektif pelaksanaan pusat sumber abad ke-21 ialah menggalakkan pelbagai aktiviti pembelajaran di PSS. Lebih daripada yang berlaku dalam kelas, murid belajar secara independently. Menggunakan sumber-sumber yang ada, murid mencari ilmu sendiri. Guru digalakkan menggunakan pelbagai kemudahan. Sekiranya sekolah cikgu mempunyai bilik audio visual, AV, bilik AV. Jadi cikgu-cikgu digalakkan untuk menggunakan semua sumber yang ada ni tadi untuk menggalakkan lagi, untuk catalysekan lagi pembelajaran murid. Untuk meningkatkan tahap pembacaan melalui pelbagai sumber, PSS menjadi pemangkin sebab banyak bahan jadi berbentuk yang bercetak, bukan bercetak, digital. Jadi semua itu menggalakkan murid untuk belajar. Jadi mungkin di dalam kelas kita sebagai guru berada di depan mereka, jadi mereka kurang, ada jenis murid yang bila kita di hadapan mereka, mereka tak dapat nak buat. Tetapi ada antara mereka yang bila mereka seorang boleh menerka ilmu sendiri.
inilah dia. Murid menggunakan apa-apa saja yang berada di sana dalam situasi dia, dalam comfort zone dia, dia mencari maklumat, mencari ilmu sendiri. Kemenjadian murid 3.3, pembelajaran dan kemahiran mencari ilmu melalui berbagai sumber. Seperti yang telah saya terangkan pagi tadi, semua ini akan membentuk murid yang mempunyai kemahiran belajar, teknik-teknik untuk belajar dan membolehkan mereka mengamalkannya sepanjang hayat. Mereka dibentuk dari sekolah oleh cikgu-cikgu sekalian yang membuka pintu pusat sumber kepada mereka meneroka ilmu. Jadi dari sini murid-murid inilah yang akan dibentuk oleh cikgu-cikgu ni, cikgu-cikgu GPM yang memberikan mereka peluang untuk belajar secara kondusif, menyediakan tempat yang sesuai, menyediakan bahan untuk mereka. Mereka inilah nanti bila mereka dewasa, mereka mencari ilmu, mengejar ilmu. Mereka tidak akan berhenti sebab mereka dah ada minat, mereka dah ada kemahiran. Hasil didikan dan usaha dan pengorbanan cikgu-cikgu sekalian. Okey, fungsi pusat sumber sekolah pula yang pertama tadi menyediakan kemudahan mengakses maklumat untuk kegunaan individu dan berkumpulan, memberi panduan dan kemahiran kepada warga sekolah berkaitan dengan proses mencari, menghasil dan menggunakan maklumat. Mencari dari bahan-bahan yang pelbagai, menghasilkan semula seperti membuat buku scrap berkaitan dengan robot yang diambil dari buku-buku robot mungkin, contoh dia, dan menghasilkan semula untuk kegunaan sebagai BBM dalam kelas. Menyediakan kemudahan peralatan dan bahan supaya sentiasa dalam keadaan yang baik dan berfungsi. Fungsinya juga, fungsi pusat sumber, menjalinkan perkongsian pintar dan rangkaian strategik dengan memberikan pelbagai agensi untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan jaringan, networking dengan pihak-pihak lain yang mungkin boleh memberi suntikan lagi kepada keberkesanan PSS sekolah. Merancang, mengurus, memperoleh dan membina koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemas kini, updated, selaras dengan keperluan kurikulum. Itu ialah fungsi pusat sumber yang digerakkan oleh kita semua. Okey, kaedah pelaksanaan. Ada 3 kaedah. Kaedah pelaksanaan lebih tertumpu kepada kualiti penggunaan dan peningkatan PSS secara optimum serta memberikan tumpuan kepada perolehan ilmu dan literasi maklumat. PSS dirancang dan disusun mengikut keperluan semasa, membantu dan menyokong pembelajaran abad ke-21. Okey, ini ialah model, inilah model pusat sumber sekolah abad ke-21 yang memberikan penekanan kepada 3 unsur elemen yang dapat meningkatkan penggunaan PSS secara optimum. Yang pertama ialah ruang. Dia mesti ada ruang pembelajaran. Yang kedua, teknologi. Mungkinkah di sana ada printer, ada laptop, ada internet, kandungan, konten apa yang berada yang disediakan oleh pihak sekolah, pihak PSS tersebut. Apakah konten yang disediakan? Konten disediakan untuk murid-murid akses. Okay. Jadi inilah model dia. Kita ada quiz ni lepas ni. Sekejap saja lagi. Pusat sumber sekolah abad ke-21 berperanan membina pengetahuan murid melalui capaian internet. Bagaimana pula untuk sekolah yang tidak mempunyai internet? Untuk sekolah yang tidak mempunyai internet, ini cadangan daripada saya. Bahan dicari oleh guru ataupun murid apabila mereka keluar dari kawasan tu di luar dan mereka bawa masuk ke dalam. Apabila setelah mereka menjumpai maklumat tersebut, for example, kita nak cari pasal roket. So, bila cikgu ataupun murid keluar dari kawasan sekolah, for example mungkin sekolah saya, anggap sekolah saya tak ada internet. Jadi bila saya pergi ke Pekan Selangau, saya akan cari bahan, dah jumpa, download, balik, print, letak dalam tu. Jadi
murid membina peranan pengetahuan murid melalui capaian internet. That is how we adapt. Mengadaptasikan, lepas tu improvise, macam cerita MacGyver, improvise, bawa masuk balik dalam pusat sumber. Ataupun contohnya cikgu mathematics, dia perlukan bahan matematik, dia perlukan mungkin video untuk menggunakan sempua. Lepas tu dia pergi, dia bagi tahu kepada GPM, okay GPM saya perlukan ini. Lepas tu mungkin GPM pergi keluar, pergi ke Selangau, lepas tu download. Jadi bahan itu tadi boleh digunakan oleh murid dan guru untuk kelas tersebut. Jadi itu juga dikategorikan untuk membina pengetahuan murid melalui capaian internet. Dengan pealihan ini, bukan saja murid menerima perubahan kandungan, tetapi juga cara menggunakan ruang PSS yang berkesan. Sekolah seharusnya mewujud persekiraan kerjasama dan pengetahuan bersama, sharing of information dan kerjasama. Okey, walaupun buku memainkan peranan penting, tetapi teknologi digital menawarkan laluan tambahan, enrichment, macam something yang kita tidak dapat dalam buku tu, kita boleh pelbagaikan lagi pengetahuan menggunakan teknologi maklumat ini. So, ruang menggalakkan penerokaan, ruang yang fleksibel. Okey, kita tengok ruang di sini. Antara ruang-ruang yang boleh kita wujudkan dalam PSS kita ialah seperti ruang membaca yang terbuka, tempat murid duduk dan membaca, ruang untuk berdiskusi, ada meja untuk murid berdiskusi, ruang permainan pembelajaran macam board games, macam Scrabble, Snake and Ladders. Ada ruang-ruang yang tertentu, ruang akses komputer, internet dan wifi hotspot. Sekiranya ada internet, sekiranya ada wifi, tapi saya yakin ada komputer di sekolah. Setiap sekolah ada komputer. Ruang menelaah, penyelidikan dan koleksi. Ini ialah untuk study seorang-seorang, tempat yang sunyi. Ruang bacaan riadah yang ringan seperti surat khabar, majalah. Ruang pembelajaran, kumpulan kecil dan besar untuk menyediakan pendidikan dan perbincangan. Ini untuk sekolah-sekolah yang besar lah, saya rasa dia dapat buat. Ini contoh dia. Ruang untuk berbincang, yang warna hijau ni. Ruang untuk kerja kumpulan. Okey, teknologi pula. Untuk teknologi ialah capaian internet of course, yang mewujudkan persekitaran pembelajaran peribadi yang mana murid mencari ilmu, mencari sumber secara peribadi dan menggalakkan mereka bermain, meneroka, menyelidik secara mendalam. Maksudnya mencari maklumat menggunakan internet ini tadi. Jadi contohnya ialah komputer dan capaian internet bagi memudahkan PDP seperti VLE, Virtual Learning Environment, VLE. Perpustakaan digital yang mempunyai e-book, e-journal, akhbar dan dalam talian dan arsip, laman web pusat sumber. Sekiranya cikgu yang mempunyai kepakaran untuk membina laman web, boleh bina laman web pusat sumber sekolah. Dilengkapi dengan radio pendidikan, TV pendidikan, radio amatur serta perakam bunyi, pemain CD, alat imbasan, scanner, alat pemain video, komputer, kios, iPad dan papan pintar sekiranya ada. Ini adalah ciri-ciri teknologi yang dimaksudkan. Perkhidmatan ubiquitous bagi membantu memudahkan pencarian maklumat dan bahan bacaan. Seperti yang ada di mall yang tekan tu, lepas tu dia akan keluar mana buku, bukan mall, dalam library yang besar, kita cari, tekan tajuk, keluarlah mana buku dia, di rak yang mana, nombor yang berapa, siri dia. Menggunakan medium elektronik sebagai alternatif dalam tempahan penggunaan bilik atau bahan pengajaran. Tempah melalui online, tempah bilik study, tempah bilik komputer yang digunakan untuk PDPC. Yang ini adalah teknologi. Yang pertama tadi, ruang, mewujudkan ruang-ruang tertentu untuk murid membaca, untuk murid berbincang.
Seterusnya ialah teknologi. Disediakan teknologi sana untuk murid meneroka, untuk murid mencipta, ya. Seterusnya ialah kandungan. Kandungan ialah PSS 21 mengutamakan pembelajaran berpusatkan murid. Oleh itu, koleksi bahan yang bersesuaian disediakan mengikut keperluan kurikulum dan co-kurikulum. Bahan-bahan yang sesuai untuk menggalakkan murid berfikir dari ke aras tinggi, hebat, dalam konteks mencari, mengumpul, menyebar dan menggunakan kemahiran-kemahiran literasi maklumat untuk menyampaikan kepada rakan-rakannya lain. Jadi inilah kandungan yang perlu ada dalam pusat sumber abad ke-21. Boleh jadi bahan cetak, bahan bukan cetak, digital yang sesuai dengan tahap murid. Contoh-contoh seperti inilah di library-library yang besar-besar. Okey. GPM dan pentadbir sekolah harus menyediakan semua kemudahan dan infrastruktur yang dilengkapi dengan peralatan media agar murid dapat terlibat sama dalam mencari maklumat. Sekiranya dapat. Okey, yang ini sekiranya dapatlah, tidak ada paksaan dari segi sekiranya sekolah memang tidak mampu, tidak dapat walaupun sudah berusaha. It is okay as long as ada usaha di sana untuk melibatkan alat-alat seperti yang basic yang komputer satu Malaysia yang kecil tu, it should be okay. Okay, jadi pengurusan sumber manusia di peringkat sekolah, peringkat masyarakat setempat untuk mewujudkan hubungan baik dipertingkatkan supaya dapat mewujudkan hubungan baik dan muhibah antara organisasi sekolah dan pihak luar. Jadi aktiviti kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh sekolah dan juga pihak luar juga merupakan salah satu daripada ciri PSS abad ke-21 untuk memberi kesedaran kepada ibu bapa tentang pentingnya membaca. Jadi ibu bapa pun memainkan peranan yang sangat penting. Kita tak boleh nak macam cikgu sahaja, GPM saja, macam bertepuk sebelah tangan kan. Jadi ibu bapa juga perlu diberikan kesedaran. Sebab saya percaya di kawasan kita di Selangau kesedaran tu masih belum di tahap yang tinggi lagi. Mungkin ada kesedaran tapi belum tahap yang tinggi yang mereka boleh supply bahan bacaan untuk anak-anak mereka di rumah. Di sekolah saya masih belum. Kalau ikut situasi di sekolah saya lah, saya tidak pasti. Kalau di sekolah cikgu-cikgu yang lain mungkin ada parents yang advance yang menyediakan bahan bacaan memang sangat baguslah kalau begitu. Okey, seterusnya ialah model PSS yang dicadangkan dapat diperincikan dalam bentuk rajah di bawah. Ini modelnya PSS abad ke-21, kemahiran perpustakaan, belajar kebat TMK. Ini yang diserve oleh PSS ni. PSS abad ke-21 dia servekan kemahiran sumber manusia, infrastruktur, kandungan, ICT dan ruang. Ini yang kita macam mana nak cakap? Yang kita persembahkan, yang kita berikan kepada murid-murid. Berikan kepada mereka iaitu kemahiran. Kita menyediakan kemahiran dari segi perpustakaan, kemahiran untuk belajar, kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran teknologi maklumat. Lepas tu kita juga menyediakan perkhidmatan dari segi jawatan kuasa nilam, pengawas PSS, community, PIBG. Ini adalah sokongan-sokongan tadi, sokongan kepada PSS ni. Infrastruktur yang disediakan yang kita perlukan ialah suasana pembelajaran yang kondusif, kandungan, bahan digital, bahan cetak, bahan bukan cetak. Dan dari segi ICT pula, radio pendidikan, radio amatur, TV pendidikan dan VLE Frog. I think now VLE Frog ni ialah Google Classroom, the 5. Pelbagai ruang pembelajaran, ruang belajar, ruang berdiskusi. Ini dia perincian. Yang tadi model segitiga tu, dia adalah model ni perincian lagi model yang tadi. Okay, jadi perkembangan yang pesat dalam teknologi maklumat dan komunikasi memberikan kesan dalam pelaksanaan literasi maklumat di sekolah. Jadi kita tak boleh nak kekal tradisional because
the world is revolving. Kita kena sediakan murid kita ke arah itu, teknologi maklumat. Sebab itu saja, dengan cara itu saja mereka dapat kemahiran belajar yang baharu dan juga dapat bersaing nanti bila mereka pergi ke peringkat yang lebih tinggi, sekolah menengah, tertiary level. Jadi mereka sangat perlukan kemahiran ini. And cikgu-cikgu lah insan-insan yang dipilih untuk membuka ruang ini, membuka peluang ini kepada murid-murid kita untuk belajar. Bidang tugas guru perpustakaan dan media. Before that, saya nak cek dulu. Semua masih okey? Okey, so saya teruskan. So ini sebelum saya teruskan kepada next chapter, ada apa-apa persoalan? Yes, ada yang ke tangan? Tak ada? Boleh teruskan? Okey, saya akan teruskan. Okey, so bidang tugas guru perpustakaan dan media. Okey, 4 bidang tugas utama, bidang yang besar, iaitu pengurusan dan pentadbiran, organisasi bahan, literasi maklumat dan galakkan membaca. Urusan dan pentadbiran ini nanti kita akan tengok file-file ahli jawatan kuasa semua, itu adalah urusan dan pentadbiran. Organisasi bahan ialah kedudukan bahan, apa yang ada di dalam pusat sumber itu. Galakkan membaca ialah program-program yang dilaksanakan oleh pusat sumber untuk menggalakkan murid-murid kita membaca. Literasi maklumat ini more to ICT, media, teknologi. Okey, pengurusan pentadbiran. Yang pertama ialah penubuhan jawatan kuasa induk. Setiap organisasi sama juga seperti PSS ini, kita harus mempunyai jawatan kuasa. Jadi untuk PSS dia ada 2 jawatan kuasa. Yang pertama ialah jawatan kuasa induk dan yang kedua ialah jawatan kuasa kerja. Nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut dalam file kuasa. Okey. Menyediakan carta organisasi, mengemaskini, mempamerkan carta tersebut di pusat sumber masing-masing, memantau dan membantu pelaksanaan tugas-tugas yang terlibat iaitu jawatan kuasa induk, jawatan kuasa kerja dan pengawas PSS, mempamerkan senarai tugas-tugas di notice board. Seterusnya ialah, ini tadi di bawah pengurusan pentadbiran. Yang pertama, tugas GPM, Guru Perpustakaan dan Media. Seterusnya ialah file kuasa. File kuasa ialah file yang mempunyai peraturan, prosedur kerja PSS baharu ataupun ditukar. Nanti kita akan masuk tengok apa itu file kuasa. Ada di dalam ni nanti. File meja GPM. Tugas GPM ialah mengemaskinikan file meja. Rancangan jangka panjang, perancangan strategik iaitu perancangan 5 tahun. Perancangan 5 tahun untuk PSS, maksudnya sekiranya kita nak rancang tahun ni, kita rancang untuk 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Menyediakan perancangan jangka panjang, menyediakan laporan pencapaian, setiap pencapaian yang kita capai dilaporkan, menyediakan kajian kemajuan, membentang dan mengedarkan kepada pengetua ataupun guru besar ataupun penolong kanan dan ketua bidang. Seterusnya ialah rancangan tahunan ataupun pelan taktikal, iaitu apa kita punya program, apa objektif kita yang kita nak capai. Dia adalah satu pelan yang mempunyai program, objektif kita, TOV kita, ETR kita dan macam mana kita nak ukur kita punya pencapaian itu tadi, program tu. Itu ialah pelan taktikal. Dan pelan operasi iaitu sama seperti yang dirancang perancangan tahunan ini,
tapi dia mempunyai laporan-laporan. Dia menyediakan laporan aktiviti, menyelaras aktiviti, merancang, menyusun dan menjalankan tugas. Alright, ada satu ni, jawatan kuasa ni tadi untuk mesyuarat. Jadi untuk mesyuarat, setiap mesyuarat ini perlu disediakan surat panggilan, agenda dia mesti ada, minit harus diedar dan diurus dan disimpan secara sistematik. Itu ialah untuk mesyuarat. Panduan dan peraturan, menyediakan peraturan di bilik PSS tentang penggunaan ruang PSS, penggunaan komputer, pinjaman dan pemulangan bahan, penggunaan TV pendidikan, kampus Astro ataupun OHP LCD. Semua itu adalah tugas kita juga, mempamerkan panduan dan peraturan yang disediakan. Waktu perkhidmatan, menyedia, mengedar dan mempamerkan jadual waktu perkhidmatan di bilik guru, kelas, papan kenyataan, menyediakan waktu perkhidmatan khas di luar waktu persekolahan, contohnya di hujung minggu sekiranya murid asrama stay pada hujung minggu tersebut. Jadi sekiranya PSS beroperasi, so kita kena sediakanlah satu jadual. Beberapa mereka boleh masuk, mereka keluar, beberapa mempamerkan waktu perkhidmatan perpustakaan dan agensi-agensi lain. Okey. Jadual penggunaan PSS seperti yang telah diterangkan, jadual haruslah disediakan dan dipamerkan. Sekiranya sekolah yang mempunyai bangunan PSS yang tersendiri ataupun bilik PSS yang tersendiri, bolehlah disediakan dan dipamerkan di ruang. Sekiranya di luar, sekiranya ada notice board yang khas untuk PSS. Kalau macam sekolah saya tidak ada. Menumpang dekat mama komputer. Okay, promosi. Promosi tentang PSS, aktiviti-aktiviti PSS boleh dilakukan semasa mesyuarat pengurusan sekolah melalui brosur, poster, banting PSS, orientasi PSS semasa murid tahun 1 masuk, kita boleh bawa mereka ke PSS, tunjuk apa yang ada dekat sana. Lepas tu promote lah kepada mereka. Laman web, sekiranya sekolah yang ada Facebook page ataupun laman web PSS sendiri, boleh masukkan juga. VLE, Virtual Learning Environment, boleh promote di sana. Pelantikan pengawas PSS. Pelantikan pengawas dilaksanakan setiap tahun. Saya percaya setiap tahun ada buat lantikan pengawas dengan mengedarkan borang pencalonan pengawas kepada guru kelas. Temuduga dijalankan penyediaan surat pelantikan, penyerahan dan memberi taklimat tentang bidang tugas serta mereka menjalankan bengkel pengurusan PSS dilaksanakan untuk membantu mereka memahami tugas-tugas mereka. Nanti kita akan tengok secara lebih detail apakah ciri-ciri pengawas perpustakaan. Pengawas PSS. Keceriaan, kebersihan dan keselamatan. Yang ini memang penting. Sebabnya kalau PSS kita tu tak ceria, murung, siapa nak masuk kan? Kita sendiri pun tak nak masuk. Kalau tak selamat, kalau dia tak bersih. Jadi PSS haruslah terancang dan disusun atau dengan baik. Panduan-panduan label ditunjukkan di tempat-tempat yang tertentu, di mana tempatnya boleh berbincang, di mana tempatnya mencari maklumat. Pameran dan peraturan-peraturan itu dipamerkan supaya murid tahu apa yang mereka harus buat. Di mana mereka nak letak slipper, di mana mereka nak letak kasut, boleh pakai stocking ke tidak kalau mereka masuk dalam tu. Jadi semua harus dilekatkan di tempat-tempat yang sesuai agar murid faham. Kita record. Okay, seterusnya ya, sistem file. Sistem file ini kita ada file pekeliling, file aktiviti, file surat menyurat daripada BTP, BTPN, PKG, file jawatan kuasa hapus kira dan pelupusan, jawatan kuasa file, jawatan kuasa induk, file jawatan kuasa pekerja, file jawatan kuasa pemilihan bahan, file jawatan kuasa pengawas, file jawatan kuasa unit-unit, file kewangan untuk ABM dan laporan kewangan, order yang kita order, file pembelian,
sijil akuan penerimaan, invoice, dan resit. Okey, yang untuk kedudukan file ini adalah mengikut apa yang disarankan oleh JNJK or ARKIP. Jadi setiap file ini isi kandungannya haruslah dikemas kini dari semasa ke semasa. File-file ini disimpan di bilik pengurusan PSS, sentiasa dikemas kini agar kita tahu apa yang berlaku pada tahun-tahun updated, sentiasa diupdate supaya kita tahu apa yang berlaku. Sekiranya ada apa-apa yang diperlukan, kita tahu di mana. Contohnya ahli jawatan kuasa. Bila ada pemantauan, kita tahu di mana kedudukan dia, kedudukan file jawatan kuasa. Orang minta, kita terus dapat ambil. Penyediaan rekod. Semua rekod harus disediakan seperti rekod perolehan buku, bukan buku, surat khabar dan majalah. Rekod bertugas jawatan kuasa kerja, rekod bertugas PSS, rekod penggunaan bilik-bilik di PSS, rekod penggunaan peralatan, rekod penggunaan radio pendidikan, TV pendidikan, kampus Astro, rekod penyelenggaraan peralatan, pilih buang, pinjaman buku, bukan buku oleh ahli, rekod pinjaman pukal, pinjaman secara banyak-banyak, menyediakan buku untuk pelawat, menyediakan kad keahlian semua warga sekolah, dan menyediakan statistik pinjaman harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Rekod-rekod ini adalah seperti buku-buku lah, buku keluar masuk, buku yang baru, buku baru kita rekod, pengawas yang bertugas, mereka rekod, mereka tanda tangan. Siapa yang menggunakan peralatan, mereka cikgu-cikgu tulis nama. Siapa yang menggunakan Astro tu, cikgu dia tulis nama. Itulah buku rekod. Seterusnya ialah salinan daftar stok bekalan pejabat, menerima dan menyimak bahan atau alatan yang diterima. Sudah order, terima? Okey, kita terima, semak dulu. Rekod bahan masuk dengan pen merah. Bahan masuk direkod dengan pen merah. Bahan keluar dengan pen biru atau hitam. Semak 2 kali, stok setahun. Semak stok 2 kali setahun. Lepas tu dia punya salinan daftar, harta modal dia menerima QPA 2, stok 2, menerima dan merekod peralatan, mengemas kini dan menyimak peralatan. Okey, daftar pergerakan harta modal dan inventory. Sekiranya ada yang dipinjam keluar daripada PSS, contohnya yang selalu dipinjam ialah projektor LCD. Jadi setiap pergerakan tersebut haruslah direkod, dicatat supaya kita tahu kedudukan dia nanti. Bila sekiranya ada apa-apa, kita tahu siapa yang pinjam dan di mana kita nak ambil sekiranya kita perlukan. Dan salinan daftar inventory, penerimaan peralatan, menyimak peralatan, merekodkan penyelenggaraan. Penilaian PSS, mengendalikan penilaian PSS untuk menaik taraf PSS dari segi pembangunan fizikal, pengurusan taklimat, penambahan koleksi bahan, melalui rekod penggunaan peminjaman, maklum balas warga sekolah secara lisan ataupun bertulis, feedback daripada mereka, kaji selidik, checklist, kaji selidik, instrumen penilaian PSS dan kursus dalaman. Kursus dalaman ni kita boleh berikan kepada cikgu-cikgu lain ataupun kita juga boleh memberikan kursus kepada murid-murid yang menjadi pengawas pusat sumber. Okey, so ini ialah bidang tugas tadi. Yang pertama, kotak warna biru yang pertama tadi, macam pentadbiran dan bidang pentadbiran. Seterusnya ialah organisasi bahan. Okey, peruntukan bantuan geran per kapita pusat sumber sekolah PCG
yuran khas PSS. Bagi sekolah yang ada yuran khas PSS, jadi ini adalah yuran khas. Biasanya untuk sekolah saya ialah PCG saja. Okay, jadi biasanya saya akan dapatkan anggaran daripada guru besar ataupun PT, berapa yang diperuntukkan untuk PCG pusat sumber. Dari situlah guru GPM akan membuat anggaran perbelanjaan setelah merujuk analisis koleksi terkini bahan. Ini adalah penting supaya kita tak beli benda yang sama, lepas tu kita tak menggunakan sumber tersebut. Sebab itulah kita harus ada analisis koleksi bahan yang sudah ada ataupun yang belum ada. Jadi kita dapat menambahkan lebih banyak lagi bahan untuk murid kita. Merancang pembelian. Okay, setelah kita tahu berapa banyak PCG yang kita ada, kita rancang pembelian, memilih dan membeli bahan. Nanti jawatan kuasa pemilihan dan pembelian bahan. Untuk sekolah yang besar, mungkin sekolah menengah, dia ada jawatan kuasa untuk memilih dan membeli bahan. Tapi bagi sekolah yang kecil, seperti sekolah-sekolah rendah, we have no choice, tak ada jawatan kuasa, kita lah yang beli. Adakah mesyuarat jawatan kuasa pemilihan? Ini sekiranya ada jawatan kuasa pemilihan, kalau tidak ada, order sajalah. Edarkan dasar pemilihan dan pembelian bahan kepada semua ketua panitia, menyediakan analisis koleksi yang terkini bagi tahun semasa, mengambil kekuatan dan kelemahan koleksi semasa dengan mengambil kira adakah koleksi semasa tu dapat memenuhi keperluan murid. Adakah murid suka genre ni? Kalau murid tak suka dengan contohnya genre cerita hantu, mereka tak suka, beli buku lain, jenis yang lain. Kita tengok berapa kali buku tu dipinjam, genre-genre tersebut. Itu yang dikatakan dengan analisis. Supaya kita dapat memenuhi apa yang murid nak, apa yang murid minat. Dapatkan, jadi lepas tu mereka akan baca lah sekiranya mungkin mereka suka lebih banyak buku yang berkaitan dengan sains. Tapi sudah semestinya kena seimbang lah, semuanya ada. Dapatkan senarai cadangan pembelian daripada ketua-ketua panitia, buat tempahan bahan dari pembekal. Penerimaan bahan. Semak borang pesanan dan buku yang diterima adalah betul dan jelas. Jika buku itu seperti yang tidak dikehendaki, kembalikan. Jadi setiap buku yang diterima harus disemak dulu. Kalau mana tahu salah, kalau tak seperti yang kita nak, boleh kembalikan kepada pembekal. Kualiti bahan, tanda tangan setelah diyakini kualiti tersebut adalah sempurna, sekiranya tidak, boleh kembalikan. Dan semua urusan penerimaan bahan ini haruslah difailkan salinan invoice bagi pembelian bekalan yang seterusnya. Okey, pengkatalog, pengelasan dan proses teknik bahan. Yang ni nanti kita akan rujuk ke fail kuasa. Setiap buku dia ada kelas dia tersendiri. Macam buku seni dia ada nombor dia yang tersendiri. Macam buku mathematics dia akan ada nombor dia. Buku bahasa dia akan ada nombor dia. Itu yang dikatakan sebagai pengelasan dan pengkatalogan. Sediakan slip kerja, sistem pengkatalogan sistem otomasi, dapatkan cap perolehan dan pengecapan bahan macam cap terima, lepas tu nombor siri dia, nombor siri buku, tahun apa, hak cipta di halaman rahsia, menyediakan kad pinjaman, itu harus untuk bahan buku, dia perlu ada kad pinjaman di bahagian belakang, lekatkan slip tarikh pulang, labelkan nombor panggilan pada tulang buku, sini, tulang buku. Bagi buku tebal dan kulit buku bagi buku yang nipis. So nombor panggilan dia harus diletakkan. Penyusunan buku. Susunan buku
di atas para paling atas dari kiri ke kanan mengikut nombor panggilan. Dari kiri ke kanan mengikut nombor panggilan. Jika ada nombor panggilan yang sama, ikut turutan abjad nama pengarang. Buku di para 2 disusun mengikut arah berdatangan dari para sebelumnya. Kalau tadi dari kiri ke kanan, yang kedua itu tadi bertentangan. Pastikan buku memenuhi tidak lebih daripada 3/4 ruang supaya memudahkan penyimpanan, pengambilan dan penambahan. Jadi dalam satu rak itu jangan lebih daripada 3/4. Kalau dia penuh saja, kita tarik satu semua jatuh. Ataupun tak dapat dikeluarkan, tak dapat nak disimpan. Okey, untuk semak stok pula, tangguhkan semua proses sirkulasi, dapatkan kembali semua bahan yang belum dipulangkan, sediakan borang analisis koleksi bahan, semakan stok, diadakan setiap tahun, dilaksanakan setiap tahun. Kalau cikgu-cikgu ingat, tiap tahun kita akan tulis berapa bilangan buku, semua tu. Failkan laporan, semakan stok. Proses hapus kira, baik boleh bahan yang mengalami kerosakan kecil, buku-buku ataupun bahan yang mengalami kerosakan yang kecil. Hapus kira barang yang hilang, yang tak dikembalikan semua harus dihapus kira. Pelupusan bahan mengikut prosedur yang ditetapkan. Ada prosedur untuk hapus kira buku-buku ataupun bahan yang telah rosak dan tidak dapat digunakan. Okey. Galakkan membaca yang keempat. Bukan, yang ketiga. Pengurusan program nilam seperti yang kita telah dengar pada pagi tadi yang telah saya kongsikan. Kita ada jawatan kuasa nilam, ada deskripsi tugas, perancangan dalam pelaksanaan untuk menggalakkan murid membaca. Aktiviti yang dipantau oleh semua guru, highlight semua guru, mengumpul dan merekod data nilam, memberi pengiktirafan, bintang-bintang dan anugerah kepada murid berdasarkan rekod bacaan, menghantar laporan ke PKG dan BTPN. Macam rekod dia tadi yang kita bincangkan tengah hari tadi ialah IQ nilam, itulah menghantar laporan. Seterusnya ialah promosi aktiviti galakan, program galakan membaca boleh dilaksanakan itu melalui dengan mewujudkan sudut-sudut dan aktiviti-aktiviti seperti sudut nilam, pameran data pencapaian, majlis pengiktirafan nilam, pamerkan gambar dan profil pemenang. Tokoh nilam itu tadi, kita boleh pamerkan gambar mereka, pamerkan profil mereka, sudut bahan terkini, fotostat kulit depan, jaket buku yang terkini, lokasi penempatan bahan di dalam pusat sumber, sudut literasi maklumat, menyedia, mencetak dan mempamerkan, sudut informasi PSS. Ini adalah semua aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan, sudut karya agung, brosur, risalah, poster. Mungkin PSS sekolah cikgu nak buat brosur tentang PSS cikgu, boleh untuk mempromosikannya kepada murid-murid dan juga ibu bapa. Tentukan tema yang kita tengok pagi tadi, rancang aktiviti, kumpulkan bahan seperti folio, buku scrap, poster dan sebagainya yang berkaitan dengan tema tu, pamerkan. Sebab murid memang sangat suka kalau kita pamerkan bahan hasil kerja mereka. Jadi mereka akan keep on coming, keep on doing. Buletin berkala 2 kali setahun, sebulan sekali, 2 bulan sekali ada buletin berkaitan dengan pusat sumber ataupun apa-apa saja yang berlaku di sekolah. Okay, so pelaksanaan aktiviti lain untuk menggalakkan murid kita membaca ialah pertandingan nilam yang dilaksanakan tahun lepas dan tahun ini Kem Membaca Satu Malaysia ini pun pernah dilaksanakan di sekolah. Dia macam yang 10 minit membaca tu, pertandingan infohan menjejak maklumat, program bersama panitia, kolaborasi bersama panitia-panitia, membantu panitia melaksanakan aktiviti seperti pertandingan folio, buku scrap, model, kuis dan lain-lain. Itu adalah program galakkan membaca. Literasi maklumat ni yang berkaitan, mostly dia berkaitan dengan
teknologi maklumat macam komputer, internet, model-model the big six skill oleh Ainsberg M. Ini dia. So, memperkenalkan model-model literasi maklumat kepada guru, iaitu strategi mencari maklumat, lokasi dan capaian pengumpulan maklumat, menyusun maklumat, menilai, memilih dan menggunakan maklumat. Semua itu adalah literasi maklumat. Macam mana kita memilih maklumat untuk kita sampaikan kepada murid-murid kita. Seterusnya ialah kemahiran literasi maklumat, iaitu kemahiran perpustakaan, kemahiran belajar, kemahiran teknologi, maklumat dan komunikasi, kemahiran berfikir aras tinggi, kebat kemahiran berkomunikasi. Memberi pendedahan kepada warga sekolah tentang kemahiran literasi maklumat, mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam pengurusan PSS. Kolaboratif dengan panitia. Yang ini adalah untuk menggalakkan guru-guru menggunakan kemahiran literasi maklumat dalam PDP. Sekiranya kita tengok penerapan SSQS tu, dia ada ditulis sana, kalau cikgu ingat, apa yang cikgu-cikgu selalu gunakan, berapakah bahan-bahan yang cikgu gunakan, alat-alat teknologi maklumat yang digunakan dalam PDP. Contoh, jadi dia akan tulis sana 1, 2, 3, 4, 5, dalam 1, 2, 3, 4, 5 lah. Jadi contoh-contoh yang cikgu boleh gunakan dalam PSS ini ialah seperti komputer riba, laptop, printer untuk print worksheet, and then projector, scanner, ada banyak lagi lah, speaker, semua itu adalah bahan-bahan teknologi yang cikgu boleh gunakan dalam PDP. Lepas tu, sekiranya dia berada di pusat sumber sekolah, cikgu boleh guna. Lepas tu nanti bila buat penerapan SSQS, cikgu boleh catatlah berapa banyak. Sekiranya cikgu gunakan projektor dengan komputer, ada 2, speaker ada 3, printer ada 4. Jadi ada 4. Bekerjasama dengan panitia untuk menghasilkan modul aktiviti kemahiran literasi maklumat. PM boleh buat karangan menggunakan laptop, type, menyediakan modul-modul yang untuk digabung jalin dengan subjek-subjek yang tertentu. Wujudkan sudut literasi maklumat. Sudut-sudut ini diwujudkan untuk menggalakkan murid menggunakan kemudahan ICT teknologi ini untuk mencari maklumat. Okey, perincian tugas pengurusan PSS untuk guru perpustakaan dan media. Perincian tugas. Tadi adalah 4 bidang, ini adalah perincian tugas. Okey. Kalau diikutkan, waktu mengajar untuk GPM hanyalah 6 sehingga 8 waktu seminggu. Ikut surat perkeliling Iktisas bilangan 3/2015. Disebabkan kita tengok tugas yang dilaksanakan oleh GPM tadi ada 4 bidang yang sangat besar. Tapi bagi sekolah-sekolah yang kecil seperti sekolah saya mengajar hampir 30 waktu. Ya. Ini adalah untuk mengekalkan kemahiran guru dalam pengajaran dan pembelajaran biasa. Sepatutnya kurang lagi, tapi untuk waktu mengajar harus ada supaya kemahiran kita mengajar tu dia masih dapat dikekalkan. Jadi melibatkan penolong kanan. Yang ni yang mentadbir uruslah jadual waktu ni, penolong kanan pentadbiran. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan pusat sumber, pelan taktikal, pelan operasi. Memastikan pelaksanaan dasar dirancang dan diselaraskan, dasar program dirancang dan disebarkan kepada semua. Ini penglibatan dia ialah jawatan kuasa induk PSS. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan,
yang berkaitan dengan PCG, duit-duit dari NGO sekiranya ada. Wang peruntukan dapat diagihkan mengikut keperluan, menggunakan peruntukan mengikut arahan yang ditetapkan, iaitu Jawatan Kuasa Induk PSS. Merancang pemeroleh dan membina koleksi yang komprehensif dan seimbang dan kemaskini, updated. Menyediakan perolehan dan pembinaan koleksi bahan, ini adalah objektif ya. Mengikut keperluan yang bersesuaian, mengemaskini perolehan dan koleksi. Melibatkan Jawatan Kuasa Kerja PSS, Jawatan Kuasa Kurikulum. Merancang, melaksanakan program kemahiran literasi maklumat, perkhidmatan dan aktiviti pusat sumber sekolah yang menyokong pengajaran dan pembelajaran. Objektifnya ialah untuk mengintegrasikan literasi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini melibatkan Jawatan Kuasa Kerja PSS, guru panitia, guru mata pelajaran, kaunselor, guru cemerlang atau guru bakar, guru penyelaras bestari, ICT, guru ICT. Jadi guru-guru inilah yang terlibat dalam merancang program program aktiviti PSS ini untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran. Merancang dan menguruskan program galakkan membaca NILAM dan pembudayaan ilmu. Ini adalah untuk memastikan program NILAM dapat dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Ini melibatkan Jawatan Kuasa NILAM dan Jawatan Kuasa Kurikulum dan Penitia. Menghantar data dan laporan pelaksanaan program pusat sumber dan NILAM kepada BTP, Bahagian Teknologi Pendidikan, melalui PKG Pusat Kegiatan Guru dan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, BTPN. Pada Oktober, program NILAM pula Mei dan Oktober mengikut arahan semasa, maksudnya bila JPN nak buat, bila pihak PBD kita nak buat. Ini adalah untuk objektifnya yang ingin dicapai ialah mengetahui status pencapaian NILAM di sekolah serta membuat perancangan untuk meningkatkan pembangunan. Sekiranya program NILAM itu penglibatannya sangat sedikit. Jadi apa yang perancangan, intervensi yang boleh dilaksanakan. Jadi itulah gunanya data dan laporan yang dihantar itu tadi. Jadi yang terlibat ialah Jawatan Kuasa NILAM, Jawatan Kuasa Kerja PSS dan Jawatan Kurikulum. Jawatan Kuasa Kurikulum. Nombor 8. Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf, latihan dalaman, ladap berhubung dengan pusat sumber sekolah. Okey, ini adalah supaya semua maklumat yang maklumat tentang PSS ini seperti yang kita telah laksanakan hari ini sampai kepada setiap warga sekolah supaya mereka juga menerima kemahiran berkaitan dengan pengurusan pusat sumber dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun untuk mesyuarat pusat PSS ini. Ia melibatkan Jawatan Kuasa Induk, Jawatan Kuasa Kerja, guru pengawas PSS, pembantu tadbir. Sekiranya ada pembantu tadbir. Yang ke-9, merancang dan mengurus program promosi pusat sumber sekolah. Pusat sumber sekolah harus dipromosikan. Ini adalah untuk memberikan maklumat yang lebih tepat berkaitan dengan pusat sumber sekolah, menarik minat guru dan murid untuk menyertai aktiviti yang dilaksanakan. Sekiranya tak dipromosikan, orang tak akan tahu dan orang tak akan ikut setiap aktiviti yang dilaksanakan. Menggalakkan penggunaan pusat sumber sekolah dalam kalangan warga sekolah. Dilaksanakan sepanjang tahun, banyak bentuk promosi dari segi dalam bentuk brosur yang kita dah tengok tadi, banting, website. Ini melibatkan Jawatan Kuasa Kerja, Ketua Panitia, Pengawas PSS, Pembantu Perpustakaan dan Ketua Panitia. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber secara kolaboratif.
Ya, ini adalah untuk membantu guru-guru agar mereka dapat menyediakan bahan yang sesuai, menggunakan bahan dari PSS itu tadi yang sesuai dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mereka. Yang berlaku sepanjang tahun melibatkan jawatan kuasa induk, jawatan kuasa kerja, guru panitia, pembantu takbir, PT dan pembantu perpustakaan. Berhubung dan bekerjasama dengan bahagian teknologi pendidikan negeri, PKG, JPN, Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan. Ia adalah untuk memastikan maklumat yang diterima adalah maklumat yang terkini, tidak outdated, mendapatkan bimbingan berhubung dengan pengurusan pusat sumber, mendapatkan kerjasama dari agensi berkaitan bagi setiap aktiviti yang dijalankan. Ini melibatkan jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa kerja. Yang ke-12, menyelia dan mengurus bahan-bahan pusat sumber sekolah untuk meningkatkan penggunaan bahan. Berlaku sepanjang tahun dan dilaksanakan oleh Jawatan Kuasa Kerja PSS. Menyedia dan mengedarkan minit mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kerja Pusat Sumber Sekolah untuk memberi panduan bagi tindakan susulan pihak yang berkenaan. Menyediakan maklumat hasil daripada mesyuarat dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 2 kali mesyuarat, jadi menyedia dan mengedarkan minitnya pun 2 kali. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program pusat sumber. Jadi tugas JPM apabila program dijalankan, tugas kita lah untuk memantau dan mengawal selia. Melaksanakan tugas semakan stok inventory peralatan pusat sumber untuk memastikan bahan sentiasa dalam keadaan baik, sempurna, menganalisis bahan dan inventory sebagai panduan penambahan bahan baharu. 16, mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Pusat Sumber Sekolah. Untuk meningkatkan keahlian pusat sumber, bilangan murid yang mendaftar untuk menjadi ahli, promosikan kepada murid-murid, bekerjasama dengan badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan berkaitan dengan aktiviti dalam menjayakan aktiviti persatuan. Yang seterusnya, menjalankan penyelidikan dan kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan pusat sumber sekolah. Ini sekiranya ada masalah, kita boleh kaji apa yang penyebab dia, apa intervensi yang kita boleh buat. Di situlah kajian tindakan akan berlaku untuk penambahbaikan. Minimum 1 kali setahun. Ini adalah yang disarankan untuk kita buat. Sekiranya cikgu ada banyak idea, ada banyak masalah yang boleh cikgu buat intervensi, apa salahnya kalau buat lebih dari satu kan kajian tindakan AR. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan program, aktiviti serta kewangan pusat sumber. Laporan, analisis pelaksanaan. Jadi objektif dia ialah untuk menyediakan dokumentasi yang berkaitan, mengenal pasti kelemahan dan kekuatan program yang dijalankan, dilaksanakan pada hujung tahun itu Oktober, melibatkan jawatan kuasa kerja PSS, menjalankan yang ke-19, menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa. Dan itulah tadi tugas-tugas JPM. Cikgu-cikgu masih okey? Masih ada dengan saya? Oh, berapakah file yang perlu disediakan? Sebelum ini disediakan 14, kemudian dikurangkan kepada 5. Boleh memberi pencerahan. Pencerahan. Nanti kita tengok file kuasa. Di sana nanti ada. Itu ialah file kuasa. Bilangan file tu tadi kita boleh tengok di sini. Mana bilangan file?
Ini dia file. Inilah file dia. Sistem file. Cadangan file yang boleh diwujudkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 file. Tetapi file-file ini nanti akan dimasukkan dalam file kuasa. Apa itu file kuasa? Kita tengok file kuasa. Actually saya ada aktiviti tapi disebabkan saya tak boleh guna PowerPoint, jadi itu nantilah kemudian, yang terakhir nanti. Peraturan garis panduan pengurusan pusat sumber sekolah. File kuasa. Okay, wait first. Ada tak cikgu-cikgu di sini yang sudah mempunyai file kuasa di sekolah masing-masing? Boleh angkat tangan sekiranya ada? Ada? Tidak ada? Okey. Okay, mari kita tengok apa itu file kuasa. Lain pula. File kuasa. File kuasa ialah satu aspek penting yang mana rekod-rekod penting, garis panduan berkenaan dengan prosedur-prosedur sekolah dimasukkan dalam satu file, iaitu file kuasa pusat sumber. Kenapa file ini perlu diwujudkan? Yang pertama ialah supaya urusan PSS tidak terjejas apabila berlakunya pertukaran guru GPM. Contohnya tahun ni saya, tahun depan saya nak bagi kepada orang lain. Jadi semua urusan-urusan dah ada dalam satu file tersebut. Jadi dia cikgu yang akan ambil tu tadi, dia akan teruskan saja. Dia tak perlu nak cari bahan seperti mana yang saya sendiri telah lalui. Saya dapat jawatan, tak ada apa-apa yang diwariskan kepada saya. Jadi saya sendiri cari sendiri, cari dalam internet, Google sendiri, minta dari kawan yang di Semenanjung. Jadi itulah kesukaran yang dihadapi sekiranya tidak ada file kuasa ini. Seterusnya ialah GPM baharu, jika berlakunya pertukaran ini tadi, mereka hanya merujuk kepada file kuasa yang telah disediakan dan mereka hanya sambung. Seterusnya tujuan ialah untuk mengelakkan berlakunya percanggahan idea semasa proses kerja. Boleh dikatakan file kuasa ini satu panduanlah untuk mana-mana GPM yang akan mengambil alih apa yang tugas GPM sekarang. Dan mewujudkan satu penyelarasan dan kesinambungan dalam pengurusan PSS. Okey. Berapa bab? 15 bab khusus berkaitan dengan polisi-polisi sebuah pusat sumber sekolah terdapat dalam satu file kuasa. Okey, 15 bab khusus yang kita akan tengok satu persatu sebentar sahaja lagi. Dan biasanya file kuasa ini diwujudkan dalam bentuk link file. Supaya bila ada apa-apa pertukaran, ada apa-apa pindaan, kita buka link saja tanpa merosakkan kawasan-kawasan lain. Buka yang kita tukar tu, masukkan balik. Dan penyemakan file kuasa ini dilaksanakan 5 tahun sekali mengikut keperluan. Mungkin 5 tahun sekali GPM dia bertukar ke, carta organisasi bertukar, berubah. Prosedur penyediaan file. Yang pertama, kita tengok dahulu ciri-ciri file tersebut, bahagian-bahagian dalam file. Okey, dia perlu ada jadual, muka surat, tajuk, pengenalan kepada file kuasa. Nanti saya akan kongsikan macam mana keadaan
bagaimanakah pengenalan tersebut dirangka, ditulis. Isi kandungan content, table of content, kandungan dan pindaan mengikut bab. Ini ialah susunan dia. Setiap bab akan dinamakan mengikut tajuk utama. Contohnya peraturan, peraturan pusat sumber, peraturan pusat sumber sekolah, chapter yang kelima nanti. Di bawah peraturan tu ada apa? Peraturan ada apa? Lepas tu borang pengesahan, borang pindaan, garis panduan. Okey, sekiranya ada bahagian-bahagian yang dipindah, GPM akan merangka pindaan tambahan dan membentangkan kepada mesyuarat Jawatan Kuasa Induk untuk mendapatkan kelulusan. Barulah setelah dibincangkan dalam mesyuarat bersama Jabatan Kuasa Induk, barulah pindaan akan diubah. Apa-apa sajalah yang nak diubah, bentang dahulu, rangka dahulu apa yang kita nak ubah, lepas tu bentang kepada Jawatan Kuasa Induk. Sekiranya cikgu-cikgu ingin membuat pindaan, berikut adalah perkara-perkara yang cikgu perlu lakukan. Yang pertama ialah kaji semula bahagian tersebut. Kenapa saya perlu pindah? Lepas tu sediakan draft, lepas draft disediakan, bentang kepada Jawatan Kuasa Induk PSS. Setelah mendapat kelulusan, masukkan pindaan tersebut dalam fail kuasa itu tadi dan tarikh dia dicatat bila tarikh kelulusan tersebut dicatat pada borang. Nanti kita tengok apa itu borang. Borang pelaksanaan. Ni dia. Borang pengesahan fail kuasa. Apa yang kita nak pindah, contohnya ahli jawatan kuasa disahkan oleh guru besar dengan tarikh. Borang pindaan peraturan, sekiranya ada peraturan-peraturan yang kita nak ubah, dahulu boleh bawa masuk stocking, tahun ni tak nak murid bawa stocking masuk sebab bau. So, kita tulislah dekat sini. Disediakan oleh siapa, disahkan oleh siapa, guru besar, pengetua. Okay, now kita nak tengok. Kita akan masuk kepada bahagian yang terakhir, iaitu fail kuasa. Bab, ada 15 bab. Dalam fail ini kita akan tengok dan rungkaikan satu persatu. Bab yang pertama ialah pengenalan kepada fail kuasa pusat sumber, mengandungi pendahuluan, tujuan, isi kandungan dan prosedur pindaan. Pendahuluan ialah seperti yang diterangkan tadi, kenapa fail kuasa ini diwujudkan. Untuk mengelakkan apa, untuk menyelaraskan apa tujuan dia. Pendahuluan tu tadi ialah macam pengenalan kepada fail kuasa, my bad. Lepas tu tujuan, kenapa fail ini dibuka, diwujudkan untuk menyelaraskan, untuk mengelakkan benda-benda yang tidak selaras sekiranya berlaku pertukaran. Isi kandungan, apa yang terdapat dalam fail kuasa, prosedur pindaan. Seterusnya bab yang kedua. Okey, sebelum tu tengok dulu ni. Maklumat pusat sumber sekolah anda. Sejarah perubahannya. Contohnya pusat sumber sekolah diwujudkan pada tahun apa-apa-apa. Mula-mula dia terletak di blok mana, selepas tu disebabkan banjir, satu blok tu hanyut oleh air, jadi dia dipindahkan ke mana. Lepas tu sekarang ni mana lokasi dia, pelan lokasi PSS, lepas tu pelan di dalam PSS itu sendiri. Di manakah terletaknya ruang ini, ruang itu, visi PSS, misi PSS, matlamat, objektif, fungsi dan peranan PSS. Ini adalah bab 2, itu maklumat pusat sumber sekolah. Bab 3, jawatan kuasa pentadbiran pusat sumber sekolah ada 2 yang diterangkan pada bahagian awal tadi, iaitu jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa kerja. Saya ingin tunjukkan di sini. Sini.
Ini adalah jawatan kuasa induk. Let me zoom in. Okay. Jawatan kuasa induk dipengerusikan oleh guru besar ataupun pengetua. Naib pengerusinya adalah GPK, Guru Penolong Kanan Akademik, HEM, KOKO dan penyelia petang untuk sekolah menengah yang ada 2 sesi. Jadi tugas kita GPM adalah setiausaha. Kita bukan pengerusi ya, kita adalah setiausaha. Penolong setiausaha dipilih oleh pengetua ataupun guru besar, bendahari dipilih oleh pengetua ataupun guru besar. Bendahari ni biasanya kalau sekolah saya sendiri ialah PT sebab dia yang uruskan PCG semua tu. Lepas tu ahli jawatan kuasa, ketua panitia dan guru kanan mata pelajaran. Ini ialah carta organisasi induk atau bagi pusat sumber. Setelah itu ialah carta organisasi, jawatan kuasa kerja. Carta organisasi bagi jawatan kuasa kerja. Ini induk dan ini adalah jawatan kuasa kerja. Pengerusi dia ialah penolong GPK, penolong kanan. Naib pengerusi ialah guru perpustakaan dan media, GPM. Ini tadi induk. Induk kita sebagai setiausaha. Untuk carta jawatan kuasa kerja kita adalah naib setiausaha, naib pengerusi dan juga guru perpustakaan merupakan setiausaha kita. Di bawah jawatan kuasa ini, ahli-ahlinya ialah guru penyelaras nilam, guru penyelaras bahan bantu belajar, BBB ataupun BBM, guru perpustakaan, pameran penerbitan, alat pandang dengar, audio visual, multimedia komputer, ini ialah guru ICT, unit Astro, guru-guru yang menyelaraskan TV pendidikan, Astro, ini BK, Badan Pengawas, Pengawas Pusat Sumber, Kerani Pusat Sumber, EJK Keceriaan, EJK Penerbitan dan Pameran, EJK Unit Bacaan Luar, EJK yang mengumpul koleksi soalan, question bank dan lain-lain EJK. Ini dia. EJK dia di bawah jawatan kuasa kerja. Ini ialah jawatan kuasa induk. Jawatan kuasa induk ada guru besar pengetua dengan PK mereka. Untuk jawatan kuasa kerja terus dengan PK. Okey. Itu ialah jawatan kuasa tadi. Dan bukan sahaja jawatan kuasa, dalam file tersebut perlu ada senarai tugas. Saya akan kongsikan senarai tugas itu. Dan tadi bab 3 ialah carta organisasi. Bab 4 dalam file kuasa ialah pengawas pusat sumber sekolah. Dalam bab ini dia perlu ada badan struktur organisasi pengawas pusat sumber, prosedur pemilihan, kriteria pakaian seragam mereka, kehadiran bertugas, senarai tugas, senarai semak, borang kebenaran untuk melaksanakan tugas tersebut dan surat perantikan serta sistem merit pengawas pusat sumber. Ini dia kriteria. Okey, kriteria pemilihan pengawas PSS. Yang pertama, boleh bekerja. Yang kedua, dia mesti berminat. Kalau dia tak berminat, dia tak akan buat. Berdisiplin, ada personality sebagai pemimpin, sanggup bekerjasama, bertanggungjawab. Senarai tugas mereka adalah seperti membersihkan, mengemas, membantu guru dalam proses teknik, menambal poket, mengisi butiran, melabel, membantu guru mengawasi pelajar-pelajar lain agar tidak bising, membantu guru dalam proses peminjaman dan pemulangan buku, cop tarikh, masukkan kad buku dalam poket buku. Dan bila mereka menerima, merekod bayaran, dan bila mereka bertugas waktu pagi boleh, rehat, petang, membantu guru dalam aktiviti pemeliharaan bahan PSS, menampal kulit buku, seterusnya mencari buku.
Okey, yang itu tadi ialah pengawas pusat sumber. Bab yang kelima, peraturan pusat sumber. Peraturan ada 4 jenis, peraturan am, peraturan khusus, peraturan penggunaan alat ataupun ruang, macam ruang komputer, ruang belajar sendiri, ruang belajar berkumpulan, dia perlu ada peraturan-peraturan dia, peraturan peminjaman dan pemulangan alat. Pengurusan pentadbiran pusat sumber seperti pengurusan sistem fail yang ditanya oleh cikgu tadi, rekod-rekod penggunaan, buku-buku rekod penggunaan, peminjaman, pemulangan, rancangan tahunan, laporan PSS bulanan dan tahunan, apa laporan aktiviti yang dijalankan dalam bulan tersebut ataupun dalam tahun tersebut, rancangan pembangunan dan dokumentasi. Bab 7, koleksi bahan pusat sumber, iaitu pemilihan buku dan bahan buku, apa dasar-dasar dia, prosedur pemilihan koleksi buku dan bukan buku, jenis buku, nisbah buku, bahasa dan sebagainya, proses pemilihan dan pemerolehan bahan atau alat, pemeliharaan dan pemuliharaan koleksi PSS. Yang sudah rosak kita boleh pelihara, yang masih baik kita peliharakannya. Bab 8 ialah tentang kewangan. Di sinilah prosedur-prosedur kewangan tadi, punca kewangan, anggaran pembelanjaan, laporan kewangan, semua disimpan di dalam bab 8 ini. Organisasi bahan pusat sumber. Organisasi ini adalah seperti pengurusan bahan secara berpusat, teknik pengelasan, macam mana buku-buku itu dikelaskan mengikut sistem Dewey, proses teknik seperti penampalan poket buku, meletakkan kad di dalam poket, pengkatalogan, lokasi bahan dan penyusunan bahan. Itu semua di bawah organisasi bahan pusat sumber sekolah bab 9. Seterusnya ialah 10, aktiviti-aktiviti pusat sumber, mesyuarat, bengkel, pertandingan, apa-apa sahaja program, perkembangan staf, program orientasi, lawatan, gotong royong, pameran, minggu PSS, promosi PSS, program penitia mata pelajaran yang collaborate dengan pusat sumber, dan aktiviti galak guna PSS, semua laporan ataupun perancangan aktiviti, perancangan, pelaksanaan dan laporan disimpan di bawah bab 10 ini. Bab 11, stok, dan inventory pusat sumber sekolah. Yang ini semualah aset-aset itu tadi masuk di bawah bab 10. Seperti pengurusan harta modal, QPA 2, penyelenggaraan harta modal, daftar inventory dan seterusnya. Ini dia, rekod-rekod, semua rekod di bawah sini. Sijil-sijil lahir mereka dimasukkan dalam ni. Nombor 12, sistem sirkulasi edaran bahan pusat sumber. Bahan-bahan yang diedarkan kepada ahli-ahli, kepada murid-murid, apa bahan tersebut yang dipinjam, di bawah sistem ini bab 12. Yang ke-13, perkhidmatan pusat sumber sekolah. Apakah jenis-jenis perkhidmatan yang disediakan oleh pusat sumber abad ke-21? Yang pertama, peminjaman buku rujukan, peminjaman berkelompok, bahan buku, peminjaman peralatan, peminjaman pihak luar, repografi, koleksi soalan, kalau contohnya soalan UPSI yang tahun-tahun lepas, rakam salin, fotostat rasanya ni, sebaran maklumat, rekreasi, perkhidmatan nasihat dan bimbingan dan kaunseling, pameran, promosi dan sebagainya. Dan perkhidmatan juga perkhidmatan ni juga dimasukkan waktu perkhidmatan pusat sumber bila dibuka. Yang pertama, jadi yang disarankan kepada kita ni ialah satu masa khas bagi setiap kelas. Maksudnya dalam satu minggu tu diperuntukkan satu masa untuk murid pergi ke
pusat sumber sekolah untuk mencari maklumat, untuk membaca, untuk berbincang, untuk menggunakan kemudahan-kemudahan perkhidmatan yang disediakan oleh pusat sumber. Ada sekolah yang ada yang tak ada. And then waktu rehat, pusat sumber juga boleh beroperasi pada waktu rehat, waktu tengah hari, waktu petang, pada hari Sabtu. If you are willing to open your library untuk hari Sabtu, boleh. Cuti sekolah dan juga waktu guru, pusat sumber dan media. Contohnya cikgu mengajar waktu tu, cikgu nak bawa murid cikgu ke pusat sumber, boleh. Gunakan bahan yang disediakan, gunakan perkhidmatan untuk melaksanakan PDPC. Bab nombor 2 terakhir. Autonomi pusat sumber. Sistem yang digunakan, sistem keselamatan, menu utama, output, prosedur memasukkan data, alat pembaca label, barcode scanner. Sekiranya buku di sekolah cikgu menggunakan barcode untuk pinjam, macam dekat IPG dia guna barcode, scan dia terus masuk. Lepas tu rangkaian networking, carian maklumat dan laporan. Nanti kita akan tengok apa yang dinamakan dengan autonomi ini. Saya akan buka satu lagi folder. Dan yang terakhir, bab yang ke-15, program bacaan nilam yang kita telah bincangkan pagi tadi, dari konsep, latar belakang, rasional, asas pertimbangan pendekatan, model, tahap dan sebagainya. Yang ini kita dah sebut pagi tadi. Jadi saya rasa kita tak perlu nak tengok dengan lebih mendalam lah. Sebab pagi tadi kita dah bincang banyak. Okey. Lampiran 1, cartagan yang mencadangkan pengurusan aktiviti-aktiviti pusat sumber. Aktiviti kan ni. Merancang. Ni cartagan Januari sampai Disember. Setiap kotak ni mewakili minggu. Dan yang hitam ni adalah pelaksanaan dia. Ni contohlah yang cikgu boleh masukkan di dalam perancangan, boleh menggunakan cartagan ini. Merancang minggu ke berapa, dalam bulan berapa, merancang pemerolehan, merancang program-program kemahiran, merancang pengurusan program nilam setiap 2 bulan. Menghantar data dan laporan, menyelia dan mengurus bahan-bahan. Tengok setiap 3 minggu, every 3 months. Berhubung dengan kerjasama guru-guru dengan pelaksanaan PDPC berasaskan sumber kolaboratif dilaksanakan sepanjang tahun sehingga Oktober. Berhubung dengan bahagian teknologi pendidikan negeri minggu yang keempat. Macam inilah. Melaksanakan semakan inventory 2 kali setahun. Bulan berapa tu? Bulan Julai dengan Disember. Really? Okey, mempromosi menjadi ahli pusat sumber. 1, 2, 3 kali promotion, buat 3 kali promosi. Menjalankan penyelidikan berhubung dengan perkhidmatan PSS, boleh dilaksanakan hujung tahun. Ini cadangan. Laporan dilaksanakan di sini. Okey, melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa. Tengok semua di sini, so dia dari semasa ke semasa, anytime dia. Okey, lampiran 2, contoh jadual waktu guru perpustakaan dan media. Nampak seperti bahagia ya, cikgu-cikgu, bahagia. Tapi tidak diguna pakai oleh kita lah yang berada di Selangau ini. Kita masih jadual waktu biasa. Okey. Tengok masa mengajar dia 1 BM 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 waktu saja. Yang lain semua urusan PSS. Okey, yang ini yang sepatutnya lah. Hanya mimpi indah buat kita semua. Okey, lampiran yang ketiga, Jawatan Kuasa Induk. Ni tadi pengetua, guru besar. Ini adalah induk yang melibatkan pengetua dan guru besar di atas. Selepas tu ialah PK pentadbiran, PK HEM, melibatkan semua. Kita sebagai GPM, setiausaha, semua termasuk guru kaunseling pun di bawah ni. Komuniti, PIBG, setiausaha pemeriksaan di bawah ni juga. SULDP, LADAP sini juga. Lampiran yang keempat, Jawatan Kuasa Kerja, Pusat Sumber. Jawatan Kuasa Kerja ni lah masuknya nanti pengawas-pengawas pusat sumber kita. Ada kuasa kerja. Ada lagi? Ni dia. Pengawas dekat bawah. Pengawas di sini. Okay, sorry ya. Dekat sini masih sama jawatan kuasa dia. Masih di sini. Ahli jawatan kuasa dia. Pertambahan di sini ialah pengawas pusat sumber masuk dalam jawatan kuasa kerja dan pembantu perpustakaan. Bagi sekolah yang besar, saya rasa ada jawatan pembantu perpustakaan. Lampiran ke-6, senarai penting dalam rujukan yang perlu ada dalam rujukan pusat sumber, pengurusan dia. Surat-surat pekeliling, contoh perancangan strategik pusat sumber. Ini adalah contoh dari sekolah mana ni? Sekolah Kebangsaan Bandar Anggrek Section 6 Shah Alam. Ini dia pelan strategik. 1, 2, 3, 4. Oh, dia 3 tahun. Okay, ini ialah perancangan jangka masa panjang. Ini perancangan mereka meningkatkan kecemerlangan akademik. Macam mana? Okay, ini masalah yang mereka hadapi. Isu-isu dia, apa tindakan strategik yang mereka nak ambil. Pelan tindakan, apa yang mereka nak buat dan KPI. KPI ni kita biasa dengar lah. Ini ialah pencapaian. Contoh perancangan taktikal. Taktikal ialah perancangan tahunan. Ni dia. Program, projek, apa objektif yang nak dicapai, siapa yang bertanggungjawab. NKRA ni ialah dia punya SKPMG lah, dia dalam poin keberapa, dalam bidang apa, tempoh, kos, KPI, TOV dan sasaran. Siapa yang kita nak sasarkan, nak libatkan. Bulan membaca, tujuan dia ialah untuk meningkatkan murid dalam bidang membaca. Semua murid sasaran. Membaca satu Malaysia, banyak lagi. Dan yang seterusnya ialah contoh kandungan taklimat orientasi pusat sumber. Ini contoh dia. Kita boleh bagi taklimat berkaitan dengan apa, latar belakang, pelan lokasi, waktu-waktu perkhidmatan, koleksi-koleksi dan aktiviti. Dan muka surat yang terakhir. Tamat. Okay. Where is it? Itulah dia. Okay, apakah beza skop kerja antara GPM dan guru pusat sumber dan media? Okay, guru GPM. Guru GPM ni bermaksud guru pusat sumber dan media. Guru pusat sumber sama kan? Dia adalah satu yang sama. Guru pusat sumber dan media dan guru pusat sumber. Kecuali tadi ada tu pembantu perpustakaan. Tu ada beza ada sikit. Okay. Sekarang ni saya nak showkan sedikit saja lagi tentang pengurusan file kuasa. Penerangan dia.
secara lebih mendalam dan lanjut. Ini contoh dia lah, nanti saya akan berikan kepada cikgu-cikgu. Boleh baca sendiri, kaji. Ni dia semua 15 bab dalam fail kuasa. Prosedur-prosedur dia semua ada di sini. Okey. Pengawas-pengawas, ni dia perincikan. Nanti cikgu baca. Enjoy your reading cikgu-cikgu. Lepas tu contoh-contoh kan ni kita tengok library 3. Okey, jawatan kuasa pentadbiran. Semua ni ada dalam tu. Pengerusi, guru pusat sumber, okey, setiausaha guru media, senarai tugas, deskripsi tugas. Ni dia. Kena ada dalam fail kuasa cikgu nanti. Nanti kita akan sharekan semua ni kepada cikgu. Cikgu boleh baca, kaji selidik, buat kajian tindakan pun boleh. Guru perpustakaan. Ni guru perpustakaan dan media. Guru perpustakaan. Guru perpustakaan ni memang fokus dalam perpustakaan dia. Pengurusan dia dalam perpustakaan saja. Perpustakaan, guru perpustakaan dan media ini dia lebih besar skop tugas dia ya. Dengan komputernya, dengan internetnya yang tak dapat nak connecting tu, yang pusing tu, semua tu. Perpustakaan ni memang fokus badan perpustakaan buku itu. Yes, cikgu. Oh, sorry Mr. Jude. Is that you? Okay. Sikit lagi. Contoh lagi ya. Nanti cikgu boleh baca sendirilah peraturan-peraturan yang selengkap-lengkapnya ada di sini. Perlu dimasukkan dalam fail kuasa. Boleh ubah sesuai, ikut kesesuaian sekolah cikgu. Ni dia. Okey cikgu. Okey. Betul. Sekarang ni saya nak tanya, ada sedikit quiz dekat sini. Ni dia. Okay. Quick quiz. Teachers kan cikgu. Kita mesti nak buat quiz dulu. Sebelum kita mengakhiri. Sebab kita nak tahu peserta-peserta kita kan dah belajar banyak kan. Jadi saya nak tanya satu ataupun ada 2 quiz saja. Saya akan berikan hadiah. E-book ada 5 buah buku e-book sini. Untuk soalan yang pertama, quiz yang pertama, quick quiz. Dah habis dah ni, dah selesai dah pembentangan saya. 3 elemen, ini adalah model PSS abad ke-21. Segitiga ini bukan Illuminati ya ni, ini adalah model. Okey. Model PSS abad ke-21. 3 elemen yang ditekankan dalam penggunaan PSS yang optimum ialah kandungan, ruang dan apa? Teknologi. Yeay, siapa tu? Shout out your name. Cikgu siapa? Okey, nanti saya akan cari cikgu Saya akan hantar link Google Drive e-book ini kepada cikgu. Thank you so much. Okey. Cikgu Siti Mezura. Ya. Wow, thank you so much. Okay, last question. Sebelum saya selesaikan. Ini ada ni. Last question. Cikgu Siti jangan jawab dah ya. Okay, soalan yang terakhir. Mengapakah fail kuasa diwujudkan? A. Untuk menunjukkan kuasa kepada murid dan guru-guru lain. B. B. Okay, B. Thank you. Okay, cikgu siapa tu? Serius saya tak nampak. Cikgu Chen. Yeah, thank you. Untuk memastikan pengurusan PSS tidak terjejas apabila berlakunya pertukaran guru pusat sumber dan mewujudkan penyelarasan dan kesinambungan dalam PSS. Betul. Jadi Cikgu Cheng dengan Cikgu Siti tadi akan mendapat 5 buah e-book ini. Let me show you apa benda dalam buku ni. It is very small. Even myself cannot see. 5 love language for children.
Ni yang sedang belajar tu, belajar statistik tu. Dan ni, okay, 5, okay. So nanti saya akan WhatsApp-kan link Google Drive untuk semua. Okay, thank you. Stop sharing. Okay, that's all from me.